Tak dapat lagi kulukis rasa Ramadan yang indah kini telah tiba. Bulan penuh berkah, rahmat dari Allah, meski dalam suasana berbeda. Cobaan demi cobaan melanda, kita bersama namun tak lagi sama. Jarak memisahkan semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Kita mulakan pertemuan kita yang begitu ceria pada pagi ini, pagi Ramadan 3 hari bulan ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillah teman-teman yang bersiaran pada pagi yang penuh barakah ini. Bersama kita pada pagi ini dalam membicarakan tentang rahsia puasa dan solat dari perspektif sains dan Al-Quran. Forum online yang dibawakan oleh Institut Modal Insan Terengganu Sejahtera mengucap dan merakamkan ucapan jazakumullahu khairul katsira kepada dua ahli panel yang sanggup untuk menyahut cabaran kita walaupun bulan Ramadan ini banyak agenda yang telah disusun oleh dua orang selebriti kita pada pagi ini dengan Qurannya, dengan diskusinya, ilmunya di tempat-tempat yang lain. Terima kasih kepada Fadil yang pertama, panel kita Dr. Suhazli. Dr. Suhazli bin Abdullah. Ini doktor pakar ni. Doktor pakar yang tidak asing lagi. Kalau sebut bab vaksin, memang sinonim dia Dr. Suhazli yang akan menjadi tempat sasaran. Ni vaksin pula ni, vaksin COVID-19 ni. Pasti dia Dr. Suhazli lah. Orang akan tengok. Itu dia. Hebat, makna dalam apa yang disebut oleh doktor masa vaksin itu hampir 65K tengok apa yang dijelaskan oleh Tuan Doktor. Mudah-mudahan insya-Allah pada pagi ni kita dapat lagi bicara dan kita sharing-sharing, kita kongsikan apa yang bermanfaat untuk diri kita dan juga para tetamu, para pendengar. Ahlan wa sahlan Doktor. Tes suara tadi. Alhamdulillah. Okey. Ya, kita tapi nampak sedih doktor hari ni. Dia baca puasa. Ingat takut apa dibaca kisah Ustaz Asma dia duduk post hot semalam tu. Sedih. Perempuan tu pergi gelang tu. Baca Ustaz ni. Ustaz baca juga. Kita follow. Okey, panel yang kedua kita alhamdulillah orang panggil ustazah selebriti. Ustazah Asma binti Harun. Ahlan wa sahlan ustazah. Masya-Allah. Marhaban bikum. Masya-Allah. Orang perempuan ni memang tak lari daripada bunga belakang tu. Wadidah. Bunga apa belakang tu ustazah? Nama apa? Warna ungu tu. Bunga apa? Ya Allah, dok ide mana pula? Bukan ni, orkid. Okey. Ustaz, bukan ke orang lelaki pun suka bunga ke? Tu cerita lain Ustazah dah. Cerita lain. Cerita lain dah. Okey, kita mula Ustazah dah. Doktor dah. Boleh. Okay, soalan pertama kita tanya ke doktor dululah. Tanya ke doktor dulu. Berkenaan dengan apa di perspektif sains berkenaan dengan puasa dan solat ini, doktor. Jadi ada orang kata lah doktor, tapi kalau soalan ni orang marah benarnya. Nabi marah. Ambo dengar orang kata. Tak tahu siapa kata. Tapi
memang ada orang kata lah. Okey, kalau rasa letih, emosi dan fizikal, maka solatlah. Makna macam contoh emosi terganggu. Okey, fizikal kita rasa letih, rasa down, maka sembahyanglah. Jadi bagaimana dari sudut sains, apabila solat, kita dapat merehatkan emosi, minda dan fizikal. Adakah betul saat itu dapat memberi satu tenaga, energi kepada badan kita, doktor? Silakan, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Insyaallah Allahumma barik lana fi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Al-Fadhil Ustaz Kamaruzaman. Terima kasih kepada rakan panelis Ustazah Asma. Yang saya rasa kedua-dua ni idola saya lah. Saya ni kerdil saja berada di sini untuk membicarakan berkaitan dengan forum pada kali ini. Ustaz Kamar ada sebut tadi, saya rasa sedih sikit. Sedih sebab apa? Sebab tajuk ni, lepas daripada ni beberapa soalan yang akan ditanya semuanya melibatkan penyakit. Jadi kalau boleh saya tak nak cakap bab penyakit ni. Okey, dan yang kedua ni terima kasih kepada Aimit kerana sudi menjemput saya. Soalan pertama melibatkan semayang ataupun solat. Dia tidak libatkan apa lagi. Dia bermula dengan solat. Yang alhamdulillah, seperti mana kita tahu, apabila masuknya puasa, saya nak sentuh juga bab puasa. Puasa ni dia bukannya bulan satu bulan kita panggil bulan ibadah. Dia bukan bulan ibadah, tetapi ia perlu ditingkatkan lagi ibadah. Pertama sekali adalah melibatkan solat, melibatkan sembahyang. Kalau sebelum ni kita sembahyang 5 kali je sehari, tambahlah sikit cilat-cilut, tambah hak sunat. Ada kadang-kadang buat, ada kadang tak buat. Tetapi bila masuk bulan puasa, syaitan telah diikat, jadi keinginan kita untuk sembahyang tu lebih. Tengok sekarang ni, kalau alhamdulillah Terengganu ni masjid buka untuk tarawih. Tahun lepas tarawih rumah tahun lepas. Khutbah raya pun rumah tahun lepas. Kan? Tapi apabila masuk bulan Ramadan, kita tengok penuh masjid surau. Kita tengok madrasah penuh, masjid penuh untuk bersolat, bukan saja untuk solat untuk yang jemaah, tetapi orang duk kerja solat tarawih. Sama ada 8 atau 20, bergantung kepada masjid. Jadi di sini kita akan menambahkan lagi ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Ibadah puasa kita buat dan juga ibadah solat. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut kesihatan, kalau kita betul-betul menghayati solat itu, menghayati sembahyang itu, kita sebenarnya mempunyai satu hubungan kita dengan pencipta kita. Sebab kalau kita lihat dari sudut definasi kesihatan, apa maksud sihat? Kalau ikut definisi sihat yang dikemukakan oleh WHO, dia adalah sihat, maksudnya tidak ada satu kecacatan atau tidak ada satu kekurangan dari sudut fizikal, sudut mental dan sudut satu lagi yang perlu kita sentuh sekarang ni, yang juga boleh kita katakan berkait rapat dengan Islam, adalah sudut spiritual. Spiritual ni lah yang penting. Mental satu isu sebab dia melibatkan keseimbangan otak dan sebagainya. Fizikal ialah tidak dinafikan kalau sihat dari segi itu. Tapi satu lagi adalah hubungan kita. Spiritual ni adalah hubungan kita. Hubungan kita sama ada kita itu dengan sesama makhluk ataupun hubungan kita itu dengan pencipta kita. Kalau kita Muslim, kita sudah tentu mesti ada dua hubungan ini. Hablum minallah wa hablum minan nas. Iaitu hubungan kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan sesama manusia. Okey, kita tak tepi untuk sesama manusia. Kita tengok hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ialah kita boleh
secara direct pun Allah Ta'ala melihat kita dan kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala sentiasa mengingat kita. Tetapi secara khususnya telah ditentukan dalam agama kita adalah melalui solat, semayang. Semayang ini adalah kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita, salah satu konsep psikologi Ustaz Kamarul Zaman, konsep psikologi apabila seorang itu ada kemurungan, ada stres ataupun anxiety. Kita tiga istilah ni kita panggil kesihatan mental. Kalau pergi kat klinik kesihatan kita boleh buat ujian ni. Sama ada dia ringan ataupun teruk. Tiga komponen. Uji tu Ya, kita boleh uji. Stres, murung, dipanggil depression, stres, anxiety. Dia rasa gugup, dia risau, dia tak rasa tak tentu kalu, rasa tak selesa. Tu kita boleh buat uji kaji itu kat klinik dengan beberapa soalan yang kita bagikan. Jadi untuk ketiga-tiga ni, salah satu daripada kaedah, dia ada 10 kaedah semua. Mungkin saya tak urai semua. Kaedah yang salah satu adalah kita bercakap-cakap dengan seseorang. Dengan seorang. Sama ada orang tu kita sayang ke, ataupun orang yang kita hormat ke. Maksudnya kita luahkan. Dan solat adalah salah satu daripada luahan perasaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada manusia. Bahkan kalau ikut dari segi psikologi barat lah, dia kata, kalau kita luahkan kepada benda yang tak hidup pun. Contohnya saya ni stres hari ni nak sediakan forum. Saya pun cakaplah dengan botol ni. Tak nampak botol ni. Cakaplah dengan benda non-living thing. Saya cakap dia, buat apalah aku ni sekarang ni kena bagi forum. Lepas tu digandingkan dengan ustazah selebriti. Jadi contohnya macam tu. Jadi bila kita cakap macam tu pun, dia meluahkan sesuatu. Begitu juga dengan apabila kita kaunseling keluarga lah Ustaz. Biasa saya balik, saya dirujuk orang yang masalah keluarga dan sebagainya. Ialah dia punya poin dia adalah kita luahkan. Meluahkan. Apabila dia luah tu, dia akan lega. Walaupun kita tak ada apa-apa pun. Doktor tak buat apa-apa pun. Hanya angguk. Doktor kata, macam tu je. Itu pun sudah melegakan. Tambah lagi lah kita dengan bersama Khalik kita, bersama dengan pencipta kita. Kita luahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui untayan kata-kata, melalui apa yang kita kata bacaan-bacaan yang di dalam solat itu, dengan kita kata ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya dengan untayan itu pun kita telah meluahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam erti kata kita telah mengurangkan kita punya stress level, mengurangkan kita punya kemurungan, mengurangkan kita punya anxiety, rasa risau, rasa bimbang dan sebagainya. Kalau kita nak bincang lebih lanjut lagi, banyaklah dari segi perubahan hormon dan sebagainya. Hatta kalau kita baca Al-Quran secara bertajwid, secara bertajwid, orang panggil dengan tajwidnya betul, dia mendatangkan satu intonasi suara yang melunakkan jiwa kita. Ini yang penting. Saya kata 3 tonggak utama tadi. Physical, mental dan spiritual tadi. Itulah permulaan yang pertama untuk pertemuan kali ini. Allahuakbar. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Kita belajar satu perkataan penting. Bila sebut solat, bila sebut je puasa ni, doktor kata kita satu luahan perasaan kepada Sang Pencipta. Betul juga doktor. Orang tua-tua lama, kalau dekat kampung kita lah, kalau pokok-pokok durian hot dog jadi tu doktor, dia orang tua-tua lama dia cakap dia cakap. Kalau orang ulu cakap, wape wai, mudak jadi. 2-3 tahun dah mudak jadi buah. Kami tunggu jugalah mau. Dok turut, dok lurau, dok bungi pun buka. Jadi ada juga orang kok yang tu je doktor. Kalau mu dok buah tahun ni, nampaknya setakat ni lah riwayat mu. Kami tebang lah dah, kata dia. Jadi tuan doktor, takdir Allah Ta'ala tahun ni lebat sungguh jadi dia. Okey, dengar luahan perasaan tu. Tu dia. Tapi betul tuan doktor. Memang kalau orang kampung, dia tanam pokok tu, dia tepuk pokok tu kan, dia kabur luah perasaan dia. Tu dia. Jadi makna dia makhluk. Dia dengar tapi dia tak mampu untuk balas balik.
Okey, terima kasih doktor. Maknanya kita luahkan perasaan kita masa kita solat, masa kita puasa ni, kita luahkan perasaan kita kepada Allah, akhirnya dapat satu kepuasan. Satu kepuasan. Okey. Kepuasan ini betul kata doktor. Kita belajar sudut hormon sebagainya. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Itu dia berkongsi kita untuk soalan yang pertama pada pagi ni. Okey, kita pindah kepada Ustazah selebriti kita, Ustazah Asma. Okey, Ustazah. Orang yang berjaya dan produktif adalah orang yang menjaga solatnya. Orang yang jaga sembahyangnya. Dari sudut pandang Ustazah lah secara peribadi. Dari sudut Ustazah yang ke hulu ke hilir, berprogram, bertemu dengan ramai orang, follower daripada FB pun hampir 1 juta dah. Jadi bila kita tengok orang yang sembahyangnya pada waktunya, on time, tepat dia, awal waktu. Jadi adakah Ustaz setuju? Kalau kita katakan orang yang ada sifat disiplin ini sangat menjaga solatnya di awal waktu. Kalau orang Islam lah maknanya. Setuju tak Ustazah kalau kita kata lagu tu? Kalau tak setuju pun tak apa. Kabar Al-Azhar. Sila Ustazah. Tak dengar suara Ustazah tau. Mangat. Cakap mangat tapi mic dok buka. Ya Allah. Okey. Tak mula. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Kamaruzzaman, merupakan pensyarah saya dulu, merupakan guru saya. Tu guru lah ni. Jadi anak murid selamanya jadi anak murid Ustaz. Jadi saya tetap anak murid Ustaz, dan hari ni walaupun Ustaz jadi moderator, nanti Ustaz kena tambah juga. Kayaknya kita tukar. Saya pula jadi moderator, saya pula tanya Ustaz. Acik Ustazah, Acik. Kita moderator. Acik. Kita jadi anak murid. Kita jadi anak murid hari ni. Selamanya Ustaz adalah guru saya, alhamdulillah. Kemudian bersama kita juga panel bersama Dr. Suhazali Abdullah. Satu Malaysia pun kenal doktor. Dan kita sebagai orang awam ni kan, kadang bila baca, bila time panas tu, boleh doa je. Doa kan dia bila tengok doktor kena hentam, kena itu, kena ni kan. Moga doktor ni terus kuat lah, tenang lah kan. Sebab kita nampak dari segi usia, dari segi penampilan tu macam dah berusia, walaupun nampak macam 30 lebih doktor. Doktor nampak macam 30 lebih lagi, tapi kita tahu doktor umur berapa kan, lebih kurang 50 lebih dah kot doktor kan. Kasihlah pula. Bagus. Okey, walaupun nampak 30 lebih tapi rasa dah 50 lebih lah. Jadi walau bagaimanapun kita sangat rasa kagum dengan kestabilan doktor. Tenang, relax, cool je. Menahan setiap cabaran-cabaran tu. Jadi kita yakin dan percaya antara ketahanan itu dibina daripada solat itu sendiri. Ketahanan melalui solat, ia akan memberikan bukan ketahanan dari sudut mental saja, solat juga memberi ketahanan dari sudut fizikal, memberi ketahanan dari sudut emosi. Dan saya rasa seronok sebab bila dengar doktor sebut berkenaan meluah tadi tu, bila doktor bagi tahu kalau kita luah kepada benda mati pun hati kita dah relax dah sikit. Apatah lagi kita meluah kepada manusia benda hidup, dan apatah lagi kalau kita meluah kepada Tuhan sekalian alam yang menciptakan seluruh hidupan. Jadi Allahu Akbar. Cuma bezanya ada orang yang solat tapi dia tak rasa pun stabil emosi dia, stabil mental dia, fizikal dia tak stabil. Sebab contohlah kalau tadi doktor kata kita luah ke botol. Ni tak ada botol air sebab puasa. Kan? Tapi ni macam kotak tisu kan kalau kita luah. Kita kata, aku takut ni kejap lagi nak ceramah ni, gini-gini kan. Jadi masa luah tu kalau dengan penuh perasaan,
InsyaAllah kita rasa macam, okey, insyaAllah aku boleh. Contoh kan Ustaz. Lepas tu kalau kita luah ke manusia, contoh Ustaz Kamarul Zaman kan, time ada masalah, Ustaz luah ke isteri kan? Ya. Betul tak? Luah ke Ya. isteri Ustaz lah. Saya tak tahu berapa orang isteri Ustaz. Masya Allah. Contoh, bila kita luah perasaan kepada manusia, kita akan gunakan penumpuan. Mesti kita akan tumpu. Maksudnya masa kita bercerita tu kan, dengan memek muka, dengan perasaan, dengan nangis kadang. Jadi bila kita menggunakan fokus dan kita berikan tumpuan masa meluah dan kita meluah tu dengan hati, itu baru lega. Tapi ada ke orang luah perasaan tapi saya nak luah perasaan ni, mata tengok jam, sambil tengok TV saya nak luah perasaan ni, gini. Mesti tak lepas. Namanya meluah perasaan, mesti diluah dengan perasaan. Jadi ini masalah kita tuan-puan sekalian. Kenapa solat yang disebut di dalam Al-Quran Allah berfirman, Aqimis salah li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatiku. Allah kata dirikan salat. Untuk apa? Li zikri. Untuk mengingatiku. Kemudian Allah berfirman lagi dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'minun. Bila sebut surah Al-Mu'minun, ini adalah surah kita. Sebab namanya surah orang-orang beriman. Jadi kita ni nak jadi orang beriman, bila tengok, ada satu nama surah Al-Mu'minun. Jadi ini surah yang dekat dengan aku. Sebab aku nak jadi orang beriman. Dengan iman boleh masuk syurga. Dan ayat yang pertama Allah mulakan surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad, saya takut ni depan Ustaz Kamarul Zaman. Kalau salah Ustaz kena betul. Qad, maka sesungguhnya. Aflaha ni fi'il madhi. Maka sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Selepas itu Allah sebutkan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Tapi ciri yang pertama Allah sebutkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang solatnya khusyuk. Subhanallah. Jadi indikator ataupun kayu ukur yang pertama, siapakah orang yang berjaya? Dalam ayat ni fi'il madhi menunjukkan dah ada testimoni. Maka sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman itu. Allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang solatnya khusyuk. Maksudnya bukan akan berjaya, tapi Allah menggunakan dalam perkataan ni fi'il madhi, benda yang dah pasti. Maksudnya dah testimoni orang yang berjaya. Siapa? Orang yang solatnya khusyuk. Siapakah orang yang berjaya ni? Yang dah dijamin syurga oleh Allah melalui Nabi SAW. Contoh Nabi sebut Abu Bakar fil jannah, Utsman fil jannah, Umar fil jannah. Ini golongan-golongan yang dah berjaya, confirm berjaya, yang dah dijamin syurga. Dan mereka ini ciri-cirinya adalah orang yang salatnya khusyuk. Begitu juga mana-mana orang yang ada tanda-tanda kematian yang baik, husnul khatimah, para sahabat Nabi. Ini golongan yang dah pas, dah lulus dah. Dah berjaya. Berjaya apa di sini? Aflaha, telah berjaya dapat redha Allah. Berjaya dapat syurga Allah, berjaya dapat jagaan Allah. Dan Allah letak ciri yang pertama adalah solatnya khusyuk. Jadi saya nak kaitkan jawapan dengan soalan yang Ustaz Kamarul Zaman bagi. Adakah orang yang berjaya menempati waktu di luar solat ada kaitan dengan orang yang berjaya menunaikan solat di awal waktu? Jadi saya ingin menjawab dengan satu hadis Nabi SAW. Apabila Nabi ditanya oleh seorang sahabat, Ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi menjawab, Qala as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Sebagian ulama kata salat dalam tempoh waktunya. Tapi sebagian besar mengatakan maksud di sini adalah salat pada awal waktu. Maksudnya masa waktu terus tunaikan kewajipan salat. Qala summa ayyu. Sahabat ni bertanya lagi, selepas itu apa ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, summa birrul walidaini. Kemudian kamu berbakti, kamu menjaga ibu bapa kamu. Qala summa ayyu. Sahabat tak puas hati lagi. Kemudian apa lagi? Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Lalu Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Kamu berjihad di jalan Allah. Tuan-puan sekalian, kalau kita tengok ranking, Nabi letak ranking solat pada awal waktu nombor 1. Kemudian yang dicintai kedua iaitu berbakti kepada dua ibu bapa. Yang ketiga berjihad. Kerana
Belum pasti orang yang jaga ibu bapa, dia boleh jaga solat. Belum pasti orang boleh berkorban untuk agama, dia boleh jaga solat. Tetapi pasti orang yang boleh jaga solat di awal waktu, mesti orang yang juga boleh mentaati dan menjaga ibu bapa, dan orang ini mesti kuat dari sudut jihadnya. Subhanallah. Sebab itu sifat yang pertama diletakkan dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman ini berkenaan dengan solat khusyuk. Dan bila kita tengok ulama-ulama memberikan pelbagai cara-cara kaedah untuk dapat solat khusyuk yang kita baca surah Al-Mu'minun ayat kedua tadi. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Sama juga Allah berfirman wasta'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Ada orang tanya kita, Ustazah, saya dah sabar, saya dah solat, pertolongan Allah tak datang. Mungkin kamu belum mencapai solat yang Allah kendaki. Dan Allah ikat juga wasta'inu bis sabri was salah. Innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Itu berat. Bukan mudah. Hidup ada masalah tu dapat pertolongan. Kan? Wasta'inu, mohon pertolongan, sabar dan salat. Siapa yang akan dapat sentiasa dapat pertolongan Allah? Sebab itu hidup kita bukan kita fikir tentang ujian, masalah-masalah. Tapi hidup kita perlu fikir bagaimana nak dapat pertolongan Allah bila ada masalah. Orang begini datang apa jua masalah ujian, selagi dia jaga solat, memang dia akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ikat juga syaratnya adalah solat khusyuk. Jadi kebanyakan ulama menetapkan antara syarat-syarat asas untuk dapat khusyuk solat adalah solat di awal waktu. Subhanallah. Dan sedikit saya nak kaitkan Ustaz dengan doktor. Ini hasil daripada pembacaan saya. Saya sebenarnya memang obses. Doktor, saya dulu kerja sebagai perunding cara rumah tangga, Ustaz. Kaunselor rumah tangga, hari-hari duk dengar masalah rumah tangga, orang main ngadu sekian-sekian, macam-macam lah. Pagi sampai petang tu, 5 orang, 6 orang kita handle. Sebenarnya kalau handle seorang pun dah penat. Sebab orang mari dengan penyakit, dengan masalah, dengan sini. Dan Alhamdulillah, apabila saya menggunakan kaedah solat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, di situ keyakinan saya sendiri bertambah. Dan masa tu saya dapati hampir 80% masalah rumah tangga boleh settle dengan solat. Mungkin orang kata, apa bukti Ustazah? Kajian Ustazah ada bukti ke tak? Dan Alhamdulillah saya syukur masa tu Jaki meminta saya menjadi salah seorang panel untuk menyediakan satu silibus namanya Counselling Syar'i. Dan ketika saya dipanggil untuk bentangkan, saya nak bawa solution masalah rumah tangga. Kita jangan sempitkan masalah rumah tangga. Mungkin ada orang ni lagi kata Ustazah ni asyik masalah rumah tangga. Sebenarnya saya buat tajuk saya ialah solat teraputik kehidupan. Saya buat modul yang bila Jaki minta saya buat, saya nak selesaikan modul solat teraputik kehidupan. Maksudnya solat adalah satu terapi yang menyelesaikan semua masalah. Pasal orang tanya, kalau masalah kewangan boleh selesai dengan solat. Masalah komunikasi boleh selesai dengan solat. Masalah hubungan seksual suami isteri boleh selesai dengan solat. Mungkin dari sudut bila dengar, alah semua solat belaka, rigidnya, sempitnya, baiklah. Lepas saya sebut begitu, saya mula obses mengumpulkan buku-buku, kajian-kajian solat dari sudut sains. Dr. Suhaizali lagi mahir lah. Saya beli, saya rasa tak kurang 30 buah buku kot. Kalau di sini, saya minta tim-tim kumpulkan, memang tinggilah buku. Mana-mana buku dari sudut sains saya beli. Solat dari sudut sains. Dan antara buku kegemaran saya iaitu Solat Perspektif Sains yang ditulis oleh 3 orang profesor daripada UM. Maksudnya kajian ini daripada Profesor Doktor Malaysia sendiri. Tapi saya baca di seluruh dunia lah kajian-kajian tentang solat, tentang azan, tentang wuduk, tentang semua yang berkaitan dengan solat. Kalau tengok buku ni ditulis oleh 3 orang. Pertama Profesor Abu Bakar. Yang kedua Profesor Fatimah. Yang ketiga Profesor Institute. Institute ni non-Muslim. Jadi mereka mengkaji Al-Quran, pakai sains ni, dia orang kaji guna alat semua. Pasang alat kat kepala, kat jantung, kat paru-paru, kat seluruh tubuh. Masya Allah. Lepas tu mereka buat bahan kajian adalah batang tubuh manusia yang solat tu. Orang yang solat seorang beza dengan solat 2 orang.
Orang yang solat awal waktu dengan lambat beza kesan dia pada tubuh badan, pada emosi, pada otak. Orang yang solat memahami bacaan dengan tak memahami bacaan pun perbezaan. Semua dicerita dalam buku ni. Dia letak kajian tu pada jantung, pada paru-paru, pada komposisi kestabilan tubuh badan, otak. Orang yang faham bacaan dalam solat dari sudut ketenangan, bagusnya dari sudut otak, dari segi kestabilan, hormon apa, berkali ganda lebih baik daripada orang yang tak faham bacaan dalam solat. Dan kita tak boleh nak sangka sebab mereka ini ada bahan, maksudnya alat untuk justify tu. Subhanallah. Saya pun tak boleh panjang sebab ada banyak lagi soalan. Saya buat kesimpulan tuan-puan sekalian. Contoh begini, saya bawa satu kes saya. Bila yang datang mengadu masalah rumah tangga, kan datang mengadu masalah rumah tangga, contohnya lelaki mengadu. Ustazah, isteri saya tak taat perintah saya, isteri saya lawan, isteri saya maki hamun saya. Saya dah nasihat dah dia. Doktor? Isteri saya, boleh. Okay. Contoh gitulah. Isteri lawan apa semua. Lepas tu saya kata, encik, minta maaf. Saya nak tanya soalan. Macam mana solat encik? Saya tanya gitu kan. Macam mana solat encik? Encik jaga tak solat? Mula-mula macam dia marah. Dia kata, apa kaitan dengan solat? Apa kaitan masalah saya dengan solat? Saya mengadu masalah isi saya. Kenapa ustazah tanya pasal solat saya? Lepas tu saya kata, encik mengadu isteri tak hormat encik. Isteri tak taat pada encik. Encik tak boleh nak tundukkan hati isteri. Saya cuma nak sebut kalau encik orang yang tak jaga solat. Encik tak tundukkan diri kepada Allah. Encik tak hormat kepada Allah. Maka encik jangan mengharapkan isteri encik akan hormat encik. Akan tunduk kepada encik. Akan taat kepada encik. Lepas tu dia pun ngaku. Dia kata memang ustazah saya kadang solat kadang tak. Saya ni kadang-kadang gini-gini dia mula mengaku. Lepas tu dia minta juga. Dia kata ustazah kalau boleh ustazah panggil lah isteri saya nasihat. Saya pun jawab gini. Encik kahwin dengan isteri berapa lama? 15 tahun. Encik dah kahwin 15 tahun pun susah nak nasihat. Saya kalau jumpa kali pertama bukan mudah nak ubah manusia. Jadi saya kata saya minta encik dalam tempoh 2 minggu sebelum saya panggil encik dengan isteri. Encik perbaiki solat. Solat jangan tinggal 5 waktu dan sebaiknya solat di awal waktu. Dan lepas 2 minggu kita jumpa balik encik. Subhanallah tuan-puan sekalian. Saya bagi penekanan, saya kata encik nak selesai tak masalah? Nak. Encik nak tak isteri berubah? Nak. Encik nak tak keadaan rumahku syurgaku? Nak. Jadi encik mula baiki solat. Nanti 2 minggu encik mari bawa isteri kita akan bincang lagi. Subhanallah tuan-puan sekalian. Demi Allah. Ada banyak kes seumpama seperti ini. Dia tak sempat datang jumpa saya, dia telefon je. 10 hari selepas, 12 hari selepas contohnya. Ustazah, terima kasih ya. Saya nak tutuplah kes, file saya tu boleh tutuplah, tak payah panggil isteri saya. Lepas tu saya kata, kenapa encik? Hari tu kan, kemarin lagi encik berkobar-kobar nak suruh panggil isteri supaya saya basuh isteri encik. Dia kata, alhamdulillah ustazah banyak perubahan isteri saya. Saya nampak perubahan tu. Saya pun pelik macam mana dia berubah. Saya tanya dia balik. Siapa yang berubah sebenarnya? Betul lah ustazah, yang berubah saya. Sebenarnya Allah nak tegur encik, nak suruh encik berubah. Allah beri ujian melalui isteri dan anak-anak. Bila encik mula hormat kepada Allah, encik mula sujud dan taat kepada Allah, maka Allah tundukkan hati orang yang encik sepatutnya dapat. Subhanallah. Itu satu kisah dan banyak lagi kisah klien-klien saya yang macam pelik dari sudut hilang kerja, rezeki tak ada, apa semua. Kita cadangkan, kita kata cuba buat solat fardu tapi di masjid. Walaupun dia tanya, ustazah apa kaitan? Saya masalah duit ni, masalah duit teruk sangat ni. Saya balau dengan isteri saya sebab masalah pitih ni. Saya balau gini. Saya kata, saya tak mampu nak bantu encik. Tapi Allah ya Razak yang memiliki rizki. Boleh selesaikan masalah rizki encik. Allah ya Ghani yang Mughni. Jadi bila encik ada masalah hubungan dengan pemberi rizki, hubungan dengan yang maha memiliki kekayaan. Jadi encik bermasalah dari sudut tu. Encik betulkan solat. Encik cuba solat di awal waktu. Encik cuba pula orang lelaki molek semayang berjemaah di masjid. Subhanallah tuan-puan saya, kadang-kadang saya menangis bila dengar cerita klien. Klien lelaki, ustazah terima kasih banyak. Saya pergi masjid berapa kali. Lepas tu saya jumpa dengan ada ni Allah takdirkan.
dan Pak Cik tu saya tak suka rupanya CEO syarikat. Lepas tu dia tawarkan saya kerja yang lebih baik daripada kerja yang saya kata mestilah Cik, mesti orang percaya orang pergi masjid ni, padahal saya baru pergi masjid Ustazah. Yelah, kadang-kadang kita tengok kalau orang pergi masjid ni mesti orang bagus, akhlak bagus dan sebagainya. Jadi macam-macam lah tuan-puan sekalian. Begitu juga dengan isu kesihatan, isu masalah curang dan sebagainya. Saya dapati dan saya yakin bahawasanya Allah berfirman itu benar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu mohon pertolongan dengan sabar dan salat. Tetapi dengan syarat, kamu mesti belajar bagaimana nak dapat solat yang khusyuk. Dan ciri-ciri solat yang khusyuk antaranya adalah solat di awal waktu, memahami bacaan dalam solat dan memberikan fokus kepada Allah dalam solat. Sama macam luah bahasaan tadi Dr. Suhaili sebut. Kalau kita luah sungguh-sungguh, kita akan lega. Tapi masalah kita ialah masa solat, angkat takbir sampai akhir. Duduk tak fokus pun kepada Allah. Fikir semua yang di luar solat. Fikir masalah. Jadi kita tak tenang walaupun setelah solat. Wallahu a'lam. Subhanallah. Kembali kepada Ustaz Kamaruzzaman. Ustaz nampak kerah tu. Mungkin lain Ustaz ada masalah hujang kot Dino. Moderator nampak keras. Boleh? Okey. Boleh. Gambar Ustaz kerasan. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Oh, lega rasa. Boleh dengar kupasan daripada Ustazah, Doktor ni, rasa lega rasa hari ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Nikmatnya kita dengar. Dengar pengajaran ilmu daripada orang yang amalnya kuat ni beza. Ada orang cakap Doktor, Ustazah. Lepas tu kau tengok tuk guru kan, bila dia cakap dia bekah molek. Bekah molek. Sebab apa? Bukan kerana mulut dia saja, tapi amalan dia yang dilakukan. Sebab tu di antara kita tengok tuk guru pondok, Masya Allah, tuk guru yang berjuang, yang bersusah payah kerana agama ni, dan dia kerana Allah Ta'ala ikhlas dia cakap, kita rasa bekah. Kita rasa bekasang dia tu. Okey, kita rasa seronok tu. Kita balik pada Doktor pula. Jadi kita gabung terus Doktor. Biasanya puasa ni ada juga orang bercakap, orang kata puasa ni inilah peluang untuk diet. Tanpa kalau orang puas, lelaki pun dia serupa je lah. Kalau lelaki masuk gym, nak suruh body dia tu naik, ni atas belakang ni naik, suami. Makan diet tu, diet ni sebagainya. Jadi ada orang kata bahawa saya tak payah diet Ramadan. Puasa itu dapat memberi kesan kepada penurunan berat badan. Ini satu tu. Yang keduanya, bila semayang, orang kata bila kita sujud, dia ada satu wave, gelombang. Gelombang yang memberi kesan kepada dengukan jantung kita dan otak kita ni. Sejauh mana kebenaran dia, Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustaz. Tapi gambar Ustaz tu kerasang, tak tahu buat apa, tak tahu mungkin. Tak tahu buat apa. Tapi mungkin dia terkedu dan terkelu dengan apa yang diuntaikan oleh Ustazah tadi. Saya pun menitih juga air mata dengan cerita yang telah diberitahu oleh Ustazah. Dan saya juga mengalami beberapa kes yang sedemikian. Mungkin saya oleh kerana terkedu dengan tu, saya nak heret sikit apa yang Ustazah sebut tadi. Dari segi solat awal waktu, solat mesti khusyuk. Dan Alhamdulillah kita ada satu nilai tambah. Apabila kita marinya Ramadan, marinya puasa ini, kita sebenarnya melatih diri kita untuk istiqamah. Untuk kita membuat sesuatu itu secara berterusan. Ini saya nak kait juga dengan diet ni Ustaz Kamaruzzaman. Kalau sebelum ni kita semayang, kita solat dengan dengan sekadarnya kita solat kan. 17 waktu, 17 rakaat. Bukan 17 waktu, 5 waktu, 17 rakaat. Tetapi apabila masuknya bulan Ramadan, kenapa Ramadan ni Allah Ta'ala letak sebulan? Ada orang kaji tak? Kita tanya dari kita, apa?
Allah Ta'ala letak Ramadan ni sebulan, apa tak bagi 2 bulan? Apa tak bagi 15 hari? Apa tak buat 10 hari je? Sebab sebulan ni kalau ikut kajian, dia adalah tempoh yang paling bagus untuk kita melatih diri kita. Melatih diri kita. Ada pengkaji mengatakan bahawa paling minima untuk mengubah sikap dan perangai seseorang itu 21 hari dan ke atas. Maksudnya kalau kita buat secara istiqamah, secara berterusan, kita panggil sustainable. Kita buat tu secara sustain, secara berterusan. Contohnya kita buat seperti yang amalan yang mungkin boleh Ustaz tambah dari segi hadis dan sebagainya, berkaitan dengan amalan solat sunat rawatib. Selain daripada kita tarawih, sebab tarawih ni waktu puasa saja. Tapi sunat rawatib yang dianjurkan oleh agama kita sebelum subuh, sebelum zuhur, selepas maghrib, sebelum isyak, lepas isyak, dan solat-solat sunat rawatib ini, kalau kita istiqamah melakukannya, insya-Allah dia boleh membentuk diri kita bagaimana saya nak ambil balik yang Ustazah sebut tadi. Apabila kita solat dan kita khusyuk, insya-Allah boleh mengubah kehidupan kita, insya-Allah. Begitu juga nak kait dengan diet yang Ustaz soal tadi. Diet dia kena ada kaedah dan konsep untuk kita berdiet. Walaupun bukan bulan puasa, tapi kita boleh buat konsep itu. Tapi apabila marinya bulan Ramadan, ia menjadi satu input yang ekstra kepada kita untuk berdiet. Untuk berdiet. Tapi masalahnya orang kita ni, diet, maksudnya diet erti katanya dok makan siang hari. Tapi buka puasa 3-4 pinggang. Itu dok panggil diet tu, dia panggil qada tu. Dok jadi macam tu. Kalau dari perubatan, dia ada banyak kajian sebenarnya Ustaz. Mungkin saya tak sebut satu persatu. Antara kajian-kajian tu menyatakan bahawa dia panggil intermittent fasting. Berpuasa mengikut hari. Dia konsep yang biasa disebut oleh pakar-pakar diet, dia panggil konsep 5. Dalam seminggu tu 7 hari. 5 hari adalah kita makan seperti biasa. 2 hari tu kita panggil kita ikut kalori yang sepatutnya. Lebih kurang dalam 800 hingga 1000. Atas lelaki puan berbeza. Maksudnya memang kita limitkan punya makanan kita itu. Dan didapati banyak punya kesan dari segi fizikal. Maksudnya penyakit-penyakit makin berkurang. Berat badan kita makin turun. Kita makin sihat. Sebab kita merehatkan badan dalam tempoh 2 hari seminggu. Dan puasa ni, ialah malam kita boleh makan. Sebab tu saya kata kalau kita mau kedaruh makan malam, siang hari kita tak makan. Jadi kita makan seperti menu biasa kita. Menu biasa Ustaz macam mana? Kalau kita kat kesihatan ni kita buat nyanyian. Suku-suku separuh, suku-suku separuh. Kalau kita suku-suku separuh tu, kalau sahur suku-suku separuh, buka puasa suku-suku separuh, insya-Allah. Maksudnya kita hidup seperti biasa. Maksudnya tak makan 3-4 pinggan buka puasa, 3-4 pinggan sahur sebab kata nak puasa sehari. Jadi tak jadi macam tu. Tak jadi diet orang panggil. Jadi apabila kita dia punya normal flow macam tu, dengan kita berpuasa pada siang hari, dan kajian mengatakan bahawa bila kita merehatkan badan, at least paling minima dalam 8 jam sehari, kita merehatkan perut kita daripada bekerja. Apabila perut, sama dengan manusia jugalah, kalau kita kerja je, sebulan kerja terik, tak cuti-cuti, letih kan. Tapi apabila kita diberi rehat, sebab tu ada istilah cuti rehat. Ada istilah kita boleh cuti. Kita cuti tu kita rejuvenate, kita mengambil balik kita punya tenaga kita, dipanggil reconcile balik. Maksudnya kita, kalau dari segi puasa ni kita sel-sel badan kita berada dalam keadaan rehat, tidak macam perut kita lah kilang, perut kita tu kilang. Kalau dok gerak semua jadi masalah kan. Dia untuk maklumat sahabat-sahabat sekalian lah. Perut kita ni dia ada beberapa kompartmen. Yang perut betulnya dia panggil perut. Lepas tu lepas pada perut dia panggil usus. Istilah orang kapur perut belaka lah. Usus. Di usus ni adalah tempat penyerapan. Tetapi apabila kita makan, dia akan stay, makanan kita tu duduk berada di perut yang
dia panggil gester yang besar tu, stomach tu. Dia duduk situ lebih kurang dalam 2 hingga 4 jam. 2 hingga 4 jam. Lepas pada tu, dia akan turun ke usus. Di mana 2-4 jam tu dia akan kisar, dia akan masuk dia punya enzim untuk hancurkan dia dalam bentuk yang lebih ringkas. Lepas tu dia pergi ke usus. Usus lagi dia buat proses lagi untuk diserap. Di mana penyerapan tu adalah di usus. Andai kata kalau kita tak rehat, pukul 8 makan dah. Atau tiba-tiba pukul 11 tubik pulak untuk makan dengan saya. Lepas tu pukul 2 makan pulak tengah hari. Balik rumah makan lagi tang pulak dengan roti canang apa pulak pukul 4 petang. Tak sampai tengah malam pukul 7 ke 8 makan malam pulak. Sebelum tidur ngonyak lagi. Maksudnya kita punya perut tak dapat rehat sepenuhnya. Jadi kita pun perlu ada reconciliation, kita perlu ada kerehatan perut. Dan alhamdulillah marinya puasa insya-Allah perut kita akan rehat dan manfaat daripada rehat itu kita akan boleh banyak perolehan. Mungkin kalau boleh saya sebut sinilah. Kalau kita target betul-betul kita punya, kita kata fasting kita yang betul-betul mengikuti apa yang dikendaki, insya-Allah sebaiknya kita turun ke berat badan kita dalam 5%. Boleh tak Ustaz Azam tahun ni? 5%. 5%. Lagi kalau 70. Jadi 70 kurang 5%, mungkin dalam 60 lebih kan, 65 dan sebagainya. Okey. Jadi kajian mengatakan bahawa julat di antara 5% tersebut dia bergantung pada orang. Kalau orang kurus dah tak nak sabar nak lebih lagi kan. Maksudnya antara 1.7 hingga 3.8 kilogram sepanjang bulan Ramadan, dia banyak manfaat dia. Antaranya darah tinggi dia turun 10 mm mercury. Lemak dia akan turun 10% total lemak. 15% akan turun dia punya LDL kolesterol. Ni dia punya kolesterol yang pecahan yang boleh katakan boleh mendatangkan bahaya kepada jantung kita dan sebagainya. Begitu juga kencing manis. Kalau orang kencing manis turun by 5% saja boleh menurunkan risk untuk dapat penyakit-penyakit tambahan komplikasi daripada kencing manis. Dan alhamdulillah melalui kajian yang telah dilakukan, banyaklah kalau saya nak sebut banyak. Dari segi jantungnya boleh rehat, dari segi penyakit osteoarthritis, sakit lutut Ustaz. Bila turunnya beberapa persen daripada berat kita, orang sakit lutut. Dari segi BMI dia akan turun, menyebabkan mengurangkan kesan sakit lutut yang berpanjang. Sebab itulah kalau saya jumpa dengan pesakit, dia kata sakit lutut, mokcik biasanya mokcik lah. Sakit lutut doktor macam mana? Tengok berat dia. Boleh ke mengurangkan berat dengan pelbagai kaedah, exercise dan sebagainya. Dan salah satunya adalah Ramadan yang kita mari ni. Kalau kita target betul-betul insya-Allah, di samping hikmah takwa yang kita kejar, apabila kita mengejar hikmah takwa itu, insya-Allah kita punya kesihatan terjaga, kita punya ekonomi terjaga. Banyak lagi lah kalau nak ulah dari segi ekonomi, dari segi macam-macam lah, dari segi kehidupan kita juga akan terjaga. InsyaAllah dengan Ramadan yang mari tu, kalau kita target sedemikian, insyaAllah kita boleh mengurangkan banyak penyakit-penyakit yang boleh mendatangi diri sesiapa sekalipun. InsyaAllah. Allahu'alam. Alhamdulillah doktor. Baru hamba tahu. Maknanya kerana kesan sakit lutut tu mungkin bebanan kok yang atas tu berat. Jadi beban kepada lutut doktor Betul lah, suka jalan lori. Lori kalau lebih pada muatan, rosak ganda dia. Betul. Okey, alhamdulillah. Maknanya 1.7 hingga 8 kilo tu boleh turun tu insya-Allah. 3.8 kilo budak orang sangat pula. 3.8. Tapi kalau gemuk sangat 100 lebih ke atas ialah kemungkinan dia lebih pada 8 kilo. 5% dia punya target dia. 5%. Okey. Okey, alhamdulillah. Maknanya di samping kita puasa boleh pahala, dapat juga kesihatan badan kita. Sabar sungguhlah doktor. Makna kalau ada orang sakit-sakit suruh puasa. Betul sungguhlah. Maknanya apa hak Tuhan susung tu sesuai dah untuk kehidupan manusia. Masya-Allah. Okey, kita kembali kepada Ustazah. Mungkin kita dicemburui masa kita Ustazah. So kita gabung teruslah Ustazah soalan. Contoh, ada kata, contohnya kita kata sembahyang puasa tu memang kalau kita tengok
untuk puasa matlamat kita takwa. Okey, takwa tu maksudnya ubudiah kita dengan Allah SWT. Sama ada orang nampak ataupun tidak, kita takut pada Allah. Okey, sembahyang tu jelas bahawasanya macam saya sebut, aqimus solata li dzikri. Supaya ingat kepada Allah Ta'ala. Mana kita sayang, kita ingat pada Allah. Allah pun jamin, inna solata tanha il fahsya'i wal munkar. Makna sembahyang tu boleh cegah pada munkar dan juga benda fahsyak. Persoalan dia, Ustazah, walaupun macam tu, kita puasa, kita solat, masalahnya masih ada lagi orang yang buat maksiat. Ada lagi orang yang sembahyang tu buat maksiat. Ada lagi orang yang puasa itu hak yang buat maksiat. So, adakah kualiti sembahyang kita ataupun puasa kita itu tidak mengikut piawaian hak yang sebenar? Cuba Ustazah terangkan macam mana Ustazah, macam mana keadaan ini, situasi ini boleh kita ubah dan kita perbetulkan insya-Allah. Silakan Ustazah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih di atas soalan yang sangat baik. Memang nampak masa tu macam dah nak habis, tapi saya rasa boleh je kau nak lebih-lebih sikit, 12 suku, 12-20 gitu, lebih kurang. Saya rasa Dr. Suhaizli pun okey kot kan, lebih sikit-sikit. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, saya pergi ke soalan Ustaz tanya. Memanglah kita dah yakin, kita percaya bahawasanya solat sekian, puasa tu sekian. Tapi kenapa masih ramai lagi yang melakukan maksiat? Sedangkan Allah dah sebut di dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah kamu daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau kita tengok mudahnya zaman sekarang, ni hari ni bulan Ramadan pun, dalam sehari dua ni pun, ramai lagi yang berkata keji di bulan Ramadan. Ramai lagi yang masih kekal, tak ada beza lagi. Kalau kita tengok di media sosial tu, kadang-kadang benda yang positif je, benda yang tak ada lah negatif sangat. Tetapi maki hamun ulama, maki hamun tok-tok guru, maki hamun, yelah siapa pun lah saya tengok di page Menteri Agama kita, sedih rasa. Walaupun benda kadang benda positif, tapi tetap ada kata-kata kecaman, belian, hinaan dan sebagainya. Allahu Akbar. Sedangkan di sana jelas, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang keji, tidak meninggalkan kata-kata yang kotor, Allah tidak berkehendakkan dia meninggalkan makan dan minum. Membawa maksud Allah tak pandang dan Allah tidak terima ibadah puasanya tersebut. Dan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, kamil sha'imin, betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa daripada puasanya, tak dapat pahala. Nak dapat takwa jauh lagi, tak dapat pembebasan daripada api neraka. Itu hadis yang sahih juga berkenaan dengan Ramadan, yang mana Nabi sebut pada setiap malam Ramadan Allah akan membebaskan di kalangan hambanya daripada neraka. Jadi tuan-puan sekalian, sebenarnya semua benda ada kayu ukur, ada tanda-tanda. Tanda-tanda ibadah puasa dia diterima oleh Allah. Tanda-tanda puasa dia itu berkesan. Maksudnya, kan, solat dia tu berkesan, dia telah mula meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Macam ubat jugalah, contoh kan, Dr. Suhaizli bagi obat. Obat kecil manis contohnya. Bagi obat kecil manis ataupun obat darah tinggi, tapi bersama dengan obat tersebut mesti ada pantang larang, ada syarat-syaratnya. Dan waktu yang sama, mokcik, wak ni tak boleh makan, wak ni kena jaga, mokcik kena sekian-sekian. Kalau lah mokcik ni kata, saya tak mau kawan makan, saya nak makan je apa yang saya nak, boleh tak? Saya makan je apa yang saya nak, saya tak mau kontrol, ada tak ubat sekian? Allahu Akbar. Walaupun kita sebut solat, dia akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tetapi bukan sekadar dengan tunai solat je, terus tercegah tak. Dia mesti ada syarat-syaratnya. Para alim ulama kata bagaimana solat yang boleh capai tahap, dia boleh tahan lidah dia daripada berkata keji. Bagaimana puasa yang sampai peringkat, walaupun dia nak maki hamun sekalipun, dalam hati je maki hamun. Tapi tak terkeluar pada mulut, tak terkeluar pada jari menulis. Solat dan puasa yang macam mana? Yang mana mengikut syarat-syarat yang pertama, ikhlas. Ikhlas. Subhanallah.
Kalau betul lah kita ni ikhlas solat kerana Allah, nak dapat redha Allah, kerana cintakan Allah, kerana nak dapat syurga Allah, sama juga puasa. Mustahil orang yang ikhlas solat dan puasa kerana Allah, mustahil untuk dia melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Mustahil untuk dia bercakap perkataan-perkataan yang bohong, perkataan yang hina, perkataan keji nak keluar daripada lidah ataupun tulisan dia. Sebab itu tolong berhati-hati tuan-puan sekalian. Kalau sampai saat ini kita masih lagi menyambung perbuatan-perbuatan keji dan mungkar sebelum Ramadan, menangis dan takut dan menyesallah. Kerana apa? Disebut dalam hadis yang sahih tuan-puan yang mati Allah sekalian. Hadis ni panjang tapi kita ambil part berkaitan dengan puasa. Yang mana Nabi SAW digambarkan oleh seorang sahabat menceritakan ketika Nabi naik mimbar, Nabi ulang 3 kali, amin, amin, amin. Hadis tu. Nabi ulang sampai 3 kali. Kemudian selepas selesai khutbah, salat semua, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu mengucapkan perkataan amin, amin, amin? Lalu Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya tadi Jibril datang kepadaku. Lalu Jibril berkata, barang siapa yang Ramadan datang kepadanya, maksudnya dia masuk bulan Ramadan, dia jumpa Ramadan, namun ia tidak mendapat pengampunan daripada Allah, maka ia akan dicampakkan ke dalam neraka dan dia tidak akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril memerintahkan kepada Muhammad, ucapkanlah wahai Muhammad amin. Kemudian Nabi jawab amin, amin, amin. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, nak sebutnya, kalaulah kita ini salat, kita ni puasa, tapi kita tengok diri kita ni masih lagi buat maksiat, masih lagi tengok video lucah contohnya, masih lagi suka bercakap tentang perkara-perkara yang keji, perkara yang hina, mengumpat, mengata, menghina orang, masih lagi mulut bila marah tu maki hamun, maka na'udzubillahi min zalik. Itu di antara tanda-tanda kita belum tunaikan puasa dan solat dengan ikhlas. Bab puasa dengan bab solat tuan-puan sekalian, kita bukan hanya fikirkan tentang apa rukun yang membuatkan solat dan puasa itu sah, tapi kita kena pergi bagaimana nak pahala itu sah. Maksudnya di sini, kita contoh solat, cukup 13 rukun, tapi belum tentu solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab syarat solat nak diterima, dia ada ilmu tasawuf. Kita akan ada 3 ilmu dasar. Yang pertama akidah. Kita yakin bahawasanya solat dan puasa itu wajib. Itu akidah. Kalau kita menafikan, bagi saya solat dan puasa itu tak wajib, terus murtad kalau kita sebut begitu. Murtad. Subhanallah. Tapi kita kata, kamu percaya tak solat dan puasa itu wajib? Percaya. Saya beriman. Saya percaya dengan firman Allah sekian-sekian. Okey. Dia pergi ke ilmu yang kedua, iaitu ilmu fiqh. Ilmu fiqh, iaitu bagaimana nak puasa, bagaimana nak solat. Itu datangnya rukun puasa, rukun solat. Tetapi belum tentu cukup. Kalau kita cukup syarat rukun ini, puasa dan solat kita diterima oleh Allah dan dapat kebaikan-kebaikan yang tadi tu. Dapat contohnya dapat rezeki, dapat sehat, apa semua tu. Kebaikan, dapat pengampunan. Dia pergi ke ilmu yang ketiga, iaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini melibatkan hati. Solat yang bagaimana diterima oleh Allah. Ya, rukunnya cukup, tetapi solat yang ikhlas, solat yang khusyuk, solat yang selamat daripada perasaan riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Sama juga dengan puasa tuan-puan dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Dan saya nak sebutkan, sebab saya tahu mungkin Ustaz nak rangkumkan kita di sini kan. Soalan bab sahur tu tak sempat nak kupas, sebenarnya ada soalan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tadi Dr. Suhazili ada sebut. Dan saya harap kita boleh faham benda ni secara mendalam bila sebut tentang kita nak dapat kedudukan takwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran berkenaan dengan ini, wahyu yang pertama tentang perintah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan beroleh takwa. Pegang kat situ tuan-puan sekalian, cuba pegang, beroleh takwa. Takwa adalah satu kedudukan pangkat di sisi Allah yang sangat tinggi. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kita ni semua al-muslimin, orang-orang Islam. Kita ni muslim, orang Islam. Naik sikit pangkat al-mu'minin, orang-orang yang beriman.
Pangkat lebih tinggi di sisi Allah iaitu al-muttaqin, iaitu orang-orang yang bertakwa. Tinggi lagi adalah kan al-muqarrabin, orang yang sangat dekat dengan Allah. Ini golongan para nabi. Kemudian tinggi lagi al-mukhlisin lahuddin, subhanallah. Itu semua peringkat-peringkat yang jauh lebih tinggi. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa beza pangkat mukmin dan juga muttaqin? Orang beriman, dia dijamin akan masuk syurga walaupun ada iman sebesar biji zarah. Tetapi tidak dijamin selamat api neraka Allah. Tak dijamin. Boleh jadi dia akan diazab dulu api neraka Allah disebabkan perbuatan-perbuatan maksiat dia. Tapi kerana dia pun ada iman, dah diazab sekian lama, tak tahu berapa lama, barulah akhirnya masuk syurga. Ini memang gambaran jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Ada golongan diazab dulu, akhirnya dia masuk syurga. Itu orang yang beriman, iaitu orang yang dijamin syurga. Akhirnya dia akan ke syurga, tapi belum tentu ia selamat daripada api neraka. Tapi golongan yang bertakwa adalah orang golongan yang dijamin syurga, diharamkan neraka. Sebab itu Allah memberikan kepada kita, wahai tuan-puan sekalian, satu bulan yang namanya Ramadan, yang mana itu adalah fast track. Seolahnya fast track, tapi bukan jalan mudah. Jalan pintas, tapi bukan semestinya mudah. Untuk dapat pangkat takwa. Yang mana subhanallah belum tentu kita ni beribadah 50 tahun, 60 tahun dapat takwa. Tapi Allah berikan satu bulan yang namanya Ramadan. Sekiranya kita buat betul-betul, sungguh-sungguh manfaatkan setiap detik waktu bulan Ramadan ini dengan sepenuhnya, sebaiknya, insya-Allah kita akan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan beroleh takwa. Beroleh takwa membawa masuk dijamin syurga, kamu dijamin dan diharamkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu umur ada 500 tahun, 400 tahun. Kalau Nabi Nuh 1350 tahun. Kita umat Nabi Muhammad, hadis sahih Nabi menyebutkan umatku sekitar 60-70. Maksudnya kita umat yang paling pendek umur. Tetapi Allah berikan kita satu bulan namanya Ramadan, yang mana jika kita manfaatkan sebaiknya, walaupun umur pendek, tetapi dari sudut kualiti ibadah dan kuantiti ibadah itu boleh lebih banyak daripada umat yang terdahulu. Dan kalau kita tengok setiap hadis Nabi berkenaan dengan Ramadan, subhanallah, Nabi SAW sendiri bila bulan Ramadan berbeza dari segi kuantiti ibadah. Kualiti mungkin sama. Memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan itu, memperbanyakkan ini. Jadi kita walaupun orang tanya Ustazah, macam mana nak kekalkan momentum selepas Ramadan sama seperti Ramadan? Memang mustahil. Sebab ini bulan yang hadis yang sahih Nabi SAW bersabda. Apabila tiba malam pertama Ramadan, hadis sahih tuan-puan sekalian, akan dibuka pintu-pintu syurga dan tidak ada satu pintu akan ditutup. Bermaksud Allah nak pilih seramai mungkin dalam bulan Ramadan ini di kalangan hambanya untuk dicatat sebagai bakal ahli syurga. Subhanallah. Dan Nabi menyambung lagi, akan ditutup pintu, semua pintu neraka ditutup dan tidak akan satu pun dibuka. Maksudnya Allah memang nak padamkan nama-nama ahli neraka, nak masukkan ke dalam syurga, tutup pintu-pintu keburukan. Lalu Nabi menyambung, lalu ada yang berseru, wahai orang yang nak melakukan kebaikan, bersegeralah. Jangan kamu tangguh. Jangan tangguh 10 Ramadan, hujung Ramadan. Nabi kata, penyeru ni menyebutkan, wahai orang-orang yang nak melakukan kebaikan, maka bersegeralah. Dan mereka yang masih melakukan maksiat, maka berhentilah. Nabi sebut, berhentilah, penyeru ni kata. Sesungguhnya pada setiap malam Allah akan membebaskan di kalangan hambanya Allah akan membebaskan hambanya daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya tuan-puan dimati Allah sekalian, rukun Islam, kita tahu rukun Islam ada 5. Pertama syahadah, yang kedua solat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat iaitu zakat, yang kelima haji. Syahadah subhanallah tuan-puan dimati Allah sekalian ada di dalam solat. Kita kalau nak bincang pasal syahadah memang panjang sebab pembatal syahadah ramai yang tak tahu apa yang membatalkan syahadah. Cuma saya nak sebut solat dan juga puasa beriringan. Dan dua ibadah ini adalah ibadah yang selalu kita lakukan. Haji sekali seumur hidup saja. Zakat ia tidak menggunakan tubuh badan, ia melibatkan harta. Dan bila Dr. Suhazaili sebutkan tentang dari sudut sains, bagaimana keajaiban puasa dari sudut sains. Saya juga obses tentang kajian tentang saintifik untuk puasa. Dan kita akan, bila kita tengok, baru kita memahami Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita zahir, kita kan ada 4 unsur. Yang pertama fizikal yang kita nampak, tubuh badan,
pergerakan. Yang kedua, unsur kedua mental. Unsur ketiga iaitu emosi kita. Unsur keempat rohani. Masya Allah. Dalam ibadah solat dan ibadah puasa, keempat-empat unsur ini dijaga. Allah pelihara kita, Allah jaga empat-empat unsur ini. Mental, emosi, fizikal dan juga rohani melalui dua ibadah ini. Sebab itu orang yang belajar solat dengan, kita bukan sekadar belajar puasa dan solat dengan betul. Tetapi kita belajar bagaimana nak betul-betul puasa. Nak betul-betul solat. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi siapa yang belajar, ini memang kena belajar lagi, dengar ceramah banyak lagi tentang puasa, tentang solat, beli buku, baca dan sebagainya, baru kita jatuh cinta. Sebab apa tuan-puan yang dimati Allah sekalian? Dr. Suhazali ceritakan pada kita, itu hanya lebih kurang 1% mungkin ataupun kurang. Kelebihan puasa dari sudut sains, kelebihan puasa dari solat dari sudut sains. Tetapi bayangkan tuan-puan yang dimati Allah sekalian, sepatutnya kita dapat selepas solat, kita akan lebih tenang, kita akan lebih kuat. Kalau kita ada sedih sebelum itu, kesedihan itu soalannya diangkat. Kalau kita sedang susah hati pun diangkat. Tapi kenapa kita tak dapat semua ini? Itu yang kita kena muhasabah. Kenapa tak rasa manisnya dalam ibadah solat, ibadah puasa? Dan minta maaf Ustaz, mungkin lepas ni tak payah widah ke saya, we ke doktor je. Saya nak tutup dengan beberapa hadis Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan. Mana Ustazah nak tadi tu? Kelebihan bacaan. Saya nak sebutkan tuan-puan sekalian, bagaimana ya Allah nak berikan kita syurga. Allah nak uji sangat kita syurga. Dan Allah nak bagi syurga ni melalui apa? Ibadah salat dan ibadah puasa. Subhanallah, hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Muslim 150. Nabi SAW bersabda. Ustazah nak yang azan dulu. Mana azan? Okey, kita mula dengan wuduk dulu. Subhanallah, kita mula dengan wuduk. Kan solat, kita ambil wuduk tuan-puan dimati Allah sekalian. Lepas dah dengar hadis ni, mudah-mudahan kita akan jatuh cinta kepada wuduk. Bila dah cinta, kita tak akan tinggalkan. Lalu kemudian jatuh cinta dengan azan, kemudian jatuh cinta dengan salat. Okey, Nabi SAW bersabda, ia hadis sahih riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasi'i, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayublighu aw fayusbighu wudu' summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabu jannah samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'. Nabi SAW bersabda, tiadalah seseorang kamu berwuduk dan menyempurnakan wuduk. Babnya orang perempuan tolong. Yang suka make up, yang suka pasang tu pasang muka, pasang apa-apa tolong. Kalau tak sah wuduk, sia-sia solat kita. Bahkan sia-sia wuduk. Dan jauh kita daripada syurga Allah. Nabi bersabda, barang siapa yang setelah berwuduk dan dia menyempurnakan wuduk, lalu dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Pendek tu je. Doa lepas wuduk. Nabi sebut akan dibuka baginya pintu-pintu syurga yang 8. 8 pintu syurga akan dibuka bagi orang yang membaca doa selepas wuduk. Dia berhak masuk syurga daripada mana-mana pintu yang dia mahu. Jadi pesanan saya, siapa yang nak ubah hidupnya dengan solat, dengan puasa. Hidup sekarang tak tenang, masalah PT, masalah balah dengan bini, masalah itu, masalah ni, apa pun masalah. Tolong balik semula, perbaiki solat, perbaiki puasa. Jangan tanya saya, jangan tanya penceramah. Macam mana hidup akan berubah lepas tu? Kalau buat sungguh-sungguh, kita akan terkejut dengan hasilnya. Kita akan nampak betapa mudahnya Allah ubah hidup kita. Allah datangkan manusia yang boleh tolong kita. Allah ubah. Jangan tanya sebab saya dah tengok pelbagai keajaiban. Allah ubah dah tempoh yang sekejap lepas dia mula baiki solat. Kan? Dalam seminggu, kadang 2 minggu, kadang sebulan. Tuan-puan di mata Allah sekalian, bayangkan. Kalau kita ambil wuduk, kemudian kita baca doa selepas wuduk, lepas ni jangan tinggal doa selepas wuduk. Allah akan buka 8 pintu syurga. Dan ini hadis yang sahih. Allahu Akbar. Kemudian berkenaan dengan azan. Baca doa selepas azan. Masya Allah. Mana dia? Okey, subhanallah. Nabi SAW bersabda, ini kan melibatkan salat semua. Ini adalah hadis sahih juga riwayat Muslim. Nabi bersabda, apabila kamu mendengar muazzin, maka ucapkanlah seperti mana yang sedang diucapkan oleh muazzin. Kemudian berselawat kamu ke atasku kerana barang siapa berselawat sekian-sekian. Kemudian tak pasal doa tu.
Subhanallah, ni bukan dari. Okey, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendengar azan dan berdoa, yang kita baca tu, Allahumma rabba hazi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilatu wa fadilah sampai akhir tu. Nabi sebut, maka wajiblah baginya, subhanallah, halat lahu syafa'ati, maka wajiblah baginya syafaatku baginya pada akhir akhirat. Tuan-puan dimati Allah sekalian, siapa yang baca selepas dengan azan, iaitu baca apa? Doa Allahumma rabba hazi da'wati tamah sampai akhir, dia akan dapat jaminan syafaat pertolongan Nabi SAW. Dan yang last sungguh-sungguh ni Ustaz, iaitu berkenaan dengan doa iftitah. Berkenaan dengan doa iftitah. Ini juga daripada hadis riwayat Muslim. Hadis 150, maksudnya hadis yang sahih. Saya suka sebut, saya suka share walaupun banyak kali ulang, sebab ramai orang memandang remeh tentang doa iftitah. Sebab apa dipandang remeh? Sebab dia tak tahu fadilat ataupun keutamaan dan hebatnya doa iftitah. Okey, daripada Ibnu Umar dia berkata, ketika kami solat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba seseorang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lantas Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimah tadi? Maksudnya lepas solat, kemudian Rasul bertanya, siapa yang baca tadi tu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Seorang sahabat menjawab, saya ya Rasulullah. Ini lepas habis solat dah lah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi, sebab pintu-pintu langit dibuka kerana kalimah itu. Kata Ibnu Umar, maka aku tidak pernah lagi meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan hal itu. Siapa yang baca doa iftitah sebelum baca Al-Fatihah, lepas angkat takbir, Allahu Akbar kabira dulu. Nabi kata sesungguhnya ketika disebutkan, maksudnya ketika kamu membacakan zikir tadi, doa iftitah tersebut, langit terbuka. Allah membuka pintu langit. Maksudnya orang yang salat, pertama dengan azan jawab, dapat syafaat Nabi. Ambil wuduk, baca doa, lepas wuduk, dapat apa? 8 pintu syurga dibuka. Kemudian bila masuk salat, mula pula dengan doa iftitah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masa tu pintu langit terbuka. Maksudnya apabila kita mula solat itu kan doa. Apa yang kita baca selepas itu, Al-Fatihah juga doa, Rabbil Fili doa, semuanya doa sampai akhir, soalannya tak ada hijab, semuanya diangkat sebab langit sedang terbuka. Sebab itu, siapa yang belajar solat betul-betul, bukan sekadar belajar solat dengan betul, tapi betul-betul memahami bacaan, tahu ini hadis Nabi, tahiyat ni hadis yang mana, bacaan 2 sujud pula hadis yang mana, belajar, beli buku-buku, sudah pasti insya-Allah Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah akan beri pertolongan melalui salat dan sabar. Begitu juga dengan puasa, mudah-mudahan kita dapat takwa, jaminan syurga dan diharamkan neraka. Mohon maaf salah dan silap, mohon maaf terlebih masa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kamarul Zaman. Ya, ya. Dan minta maaf untuk pengetahuan doktor dan ustaz, melalui page saya ada yang menonton bersama lebih kurang dalam 2,200, campur dengan Instagram dalam 3,000 lebih. Yang sama-sama menonton perkongsian kita Dr. Suhairi dalam 3,000 lebih. Mungkin campur dengan page Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa ni kita pegang, kita dapat manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih banyak pada Ustazah Asma, masya-Allah. Hamba Galik suka sangat dengar. Alhamdulillah banyak benda yang boleh kita, contohnya kadang-kadang kita ni benda tu nampak simple tapi kita buat main-main. Dok ambil pula. Tu masalahnya. Sebab itulah la tahqiranna mil ma'rufi syai'a. Jangan kamu pelekeh kebaikan walaupun nampak benda tu barang. Okey. Terima kasih banyak Ustazah. Kita terus kepada Dr. Fazli. Okey. Doktor, contohnya orang sakit Doktor, puasa ni. Sakit gastrik, sakit macam-macam lah. Jadi cara mana nasihat doktor untuk pesakit seumpama ini? Kecil manisnya, darah tingginya, lelohnya. So macam mana? Dia nak teruskan puasa dia supaya tidak mencacatkan amalan dia. Lepas tu terus doktor gulung lah.
forum kita pada pagi ini. Silakan Doktor. Okay, terima kasih pada Fadil Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Kalau nak tanya doktor kena pergi jumpa di klinik bab lagu ni. Dia tak sabar dalam masa 3-4 minit ni. Sebab dia kena ajar sesa-sesa. Biasa orang kita. Sebab orang Cimani dia ada lain pula kaedah dia. Orang darah tinggi kaedah lain, nak makan ubat lagu mana dan sebagainya. Tapi gini, kita royak asas sebagai khulasah kesimpulan. Asas dia apa? Yang pertama sekali, orang sakit diharuskan tidak berbuka puasa. Macam mana pula kataan gitu Maksudnya orang sakit dibenarkan tidak berpuasa. Tapi kategori sakit tu macam mana? Jumpa doktor jugalah. Sakit gigi. Yelah kata tak si puasa juga. Tak boleh jadi gitu kan. Maksudnya ada dia punya kriteria dan kategori. Biasanya penyakit sakit-sakit kronik ada dia punya kategori dia. Orang yang dah kontrol boleh puasa, yang tak kontrol tidak dibenarkan puasa ataupun puasa dalam keadaan yang tertentu perlu penjagaan dan seumpama dengannya. Itu yang pertama. Baik. Nak puasa juga doktor. Walaupun saya ni masuk kategori, dia kata saya ni kategori mungkin kategori tengah-tengah. Kalau puasa lagu mana, tak puasa lagu mana. Jadi kalau nak puasa juga, bincang dengan doktor balik. Biasanya apa 2-3 perkara yang saya tengok orang yang berpenyakit apabila nak puasa. Yang pertama sekali adalah amalan ubat. Makan ubat tu. Dia kena makan ubat sebab dia kata kalau dah nak makan macam mana sehari. Jadi kita ada aturan dia. Bagi ubat hok sekali sehari, kita suruh makan bila. Hok 2 hari suruh makan bila. Hok 3 kali sehari macam mana. Jadi jumpa dengan doktor, doktor akan ejah dia punya ubat. Dan kalau sebelum ni doktor bagi hak 2 kali, mungkin doktor boleh bagi hak yang sekali sehari. Ada kepelbagaian itu. Sama juga dengan orang sakit jantung, orang darah tinggi dan sebagainya. Yang ketiga, ni kita rekan-rekan ni. Yang ketiga, nak puasa juga bagaimana untuk mengurangkan risiko untuk kalau Cimani contohnya, dia akan risiko untuk dapat hypo, kekurangan gula. Ataupun kemungkinan lepas pada buka puasa tu, hyper banyak sangat punya pula. Di sini, orang yang penyakit itu, ya sekali lagi, bincang dengan doktor, syarat asasnya, kena ambil tahu kita punya penyakit kita. Maksudnya tanda-tanda hypo tu apa? Dia geliti, salapa, tu hypo. Hyper pula macam mana? Tanda-tanda tinggi sangat, dia akan jadi berak, dia akan jadi macam nak pitam. Itu tanda-tanda yang hyper. Dah banyak lagi lah. Dia punya tanda-tanda yang perlu kita belajar. Dan kalau bagi setengah orang yang Cimani, kita minta suruh beli dia punya alat tu. Dia boleh test diri. Pukul 3, pukul 4 test. Kalau kurang daripada 4, 3.9 contohnya. Maksud dia hypo. Itu dia kena buka puasa. Ataupun dia hyper. Lebih pada 16.6. Tinggi pada tu, ya kita minta supaya dia berbuka puasa. Nasihat yang lain adalah nasihat yang umum. Contohnya bagi orang yang puasa, siang hari 12 jam dia tak makan, tak minum, dia senang dehidrasi, dia kurang air dalam badan. Di sini memerlukan air secukupnya. Bagaimana nak ambil air cukupnya sepanjang hari sebab siang hari tu tak boleh ambil. Jadi masa malam hari tu kita atur, kita ambil minum air tu paling-paling tidak dalam 8 gelas. Buka puasa 2, sebelum terawih lepas terawih pula sebelum tidur pula segelas. Sahur pula, bangun tidur lepas tu sahur pula 2. Jadi cukuplah 8. Jadi apabila dia cukup 8 tu insya-Allah dia punya dehidrasi ataupun air dalam badan dia cukup. Sebab kalau air dalam badan dia tak cukup mendatangkan komplikasi yang lain. Contohnya bagi orang yang penyakit kronik yang dia patang sangat makan, dia senang dapat sembelit. Sembelit ni masalah ustaz sembelit. Bahasa kita panggil buasir. Buasir ni kan. Bahaya bukan bahaya apa maksudnya menyeksa diri. Nak semayang payah, nak sujud payah, nak macam-macam. Jadi di sini pemakanan amat penting. Selain pada air yang cukup, pemakanan kena banyakkan sayur, banyak yang serat. Kurangkan yang jenis berkafein, maksudnya jenis apa macam kopi, Nescafe dan sebagainya.
Bukan nak kata tak itu salah langsung, tetapi paling tidak kurangkan jenis macam tu supaya najis tidak keras. Najis tidak keras. Bila najis tidak keras, tidak berlakunya buasir. Begitu juga bagi orang gastrik, Ustaz. Mari je gastrik, bulan puasa lah. Puasa gastrik lah dia. Biasanya macam tu kan. Jadi bagi orang yang itu dilewatkan bersahur. Bukan nak kata Allah Akbar subuh tu duk makan lagi, tak. Maksudnya bagi setengah orang dia sahur pukul 2 pagi, sahur dah. Jadi dilewat maksudnya dekat-dekat dengan nak subuh, dia bersahur. Lewatkan bersahur dan diawalkan buka puasa. Maksudnya maghrib tu buka puasa lalu. Jangan setengah orang tu dia pukul 10 baru dia makan. Pukul 10 baru dia tu. Jadi maksudnya dilewatkan bersahur, diawalkan berbuka puasa dan cukup hidrasi, minum air cukup, elakkan jenis yang berkafein dan sebagainya. Dan kalau dia bekerja di tempat yang panas, diminta supaya tidaklah mengambil peluang untuk bekerja di tempat panas dan sebagainya. Kalau terpaksa nak macam mana, tapi kalau boleh tidak berada di tempat yang panas. Sebab bila berada di tempat yang panas, lagi kuat kita punya hidrasi kita, makin terkeluar. Jadi makin masalah dari segi kesihatan kita nanti. Itulah 2-3 perkara yang mungkin saya bagi sebagai take home message untuk hari ini kepada para pesakit yang berada di luar sana. Begitu juga kepada kita secara keseluruhannya yang menonton program kita pada hari ini. Ala kulli hal, sebagai khulasah, kesimpulan yang boleh kita buat, yang pertama sekali adalah puasa itu banyak manfaat dari segi kesihatan. Dari segi mental kita terutama sekali, dari segi spiritual kita dan juga dari segi fizikal yang kita dah bincang tadi. Dan melalui penghayatan puasa itu, insya-Allah kita memperolehi yang paling penting adalah takwa. Bila kita dapat takwa, insya-Allah kita akan perolehi kesihatan itu. Dan akhir sekali, seperti yang saya nasihatkan tadilah, bagi orang-orang yang ingin juga berpuasa, bagi pesakit-pesakit yang kronik dan sebagainya, silalah bertemu dengan doktor untuk dapat khidmat nasihat. Sebab setiap individu tu dia ada dia punya keadaan-keadaan yang tertentu berdasarkan kepada status kesihatan masing-masing. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi kepada Aimik, pada Ustaz dan pada Ustazah yang bersama dengan kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Banyak input yang dapat daripada pencerahan dua orang tokoh kita lah. Yang pertamanya doktor, yang keduanya ialah Ustaz selebriti, Ustazah selebriti kita. Mudah-mudahan insya-Allah perkongsian kita pada pagi ini dapat memberi input kepada teman-teman yang bersama dengan Alam Maya ini, walaupun memang kekok sikit lah bersama Alam Maya ni. Tapi tak apalah, yang pentingnya biar sampai. Matlamat kitanya nak sampaikan ilmu kepada orang. Banyak dapat hadis Nabi, dapat pula. Amba baru tahu doktor, istilah 3.9, 16.6 ni. Bawah 3.9 dipanggil hypo. Ni bahaya doktor. Jatuh out terus, go out. 16.6 atas. Maknanya banyak benda kita boleh pada pagi ni. Alhamdulillah, syukur. Kalau boleh tak nak berhenti. Dua orang ni nak pegang dua orang ni. Tapi apakan daya, masa kita sangat cemburu. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan segala kekurangan kami mohon maaf. Insya-Allah kita teruskan lagi program-program dakwah walaupun Alam Maya ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang maha tahu niat kita, usaha kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Terima kasih banyak doktor, terima kasih banyak Ustazah selebriti. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terengganu, negeri Darul Iman. Terengganu, menjunjung hukum Islam. Terengganu, maju berkah sejahtera, bawah panduan umarat dan ulama. Modal insan
bertakwa dan beriman. Semua rakyat, tak kira bangsa agama, mendapat rahmat dari Maha Esa. Pembangunan ekonomi, sosial dan hiburan, terapkan hukum Islam seiringan. Ada garis dan panduan perlu diperkasakan, memastikan kesyumulan Islam. IMIX membangun modal insan, IMIX memacu perubahan, IMIX menggalas hasrat serta tujuan, bersama kita jayakan. IMIX memimpin peralihan, IMIX menuju kejayaan. IMIX medan informasi kerajaan, menggapai impian bersama. Pembangunan ekonomi, sosial dan hiburan, terapkan hukum Islam seiringan. Ada garis dan panduan perlu diperkasakan, memastikan kesyumulan Islam. IMIX membangun modal insan, IMIX memacu perubahan, IMIX menggalas hasrat serta tujuan, bersama kita jayakan. IMIX memimpin peralihan, IMIX menuju kejayaan. IMIX medan informasi kerajaan, menggapai impian bersama, menggapai impian bersama. Terengganu maju berkat sejahtera, Terengganu maju berkat sejahtera. TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News. Dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna, tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang. Tak dapat lagi ku lukis rasa Ramadan yang indah kini telah tiba. Bulan penuh berkah, rahmat dari Allah, meski dalam suasana berbeda. Cobaan demi cobaan melanda,
jarak